balik semula, dalam hal ini nak timbulkan rasa seronok, saya beritahu. Pada Cikgu Taha, anak-anak kita ni adalah merupakan bukannya satu barang yang boleh kita ambil, kita tolak tepi, tak. Tapi anak kita macam kita. Dia ada jiwa, hati dan perasaan. Anak-anak kita ni, dia mungkin tak kalah dengan marah kita. Apa nak jadi ni? Buat apa ni? Tak. Dia mungkin tak kalah dengan benda tu. Tapi anak-anak kita pasti akan kalah dengan kelembutan seorang ayah. Bila kita cakap, bila tu sebab ayah kena main peranan. Saya bawa contoh, anak kisah yang paling mudah nak faham. Seorang ibu bangun, tengok suami tidur lagi kat atas katil. Dia terus jerit, bangun, kejap lagi ada kelas PDPR, bangun! Semua bangun! Mak dia masak, masak goreng nasi apa semua. Dah siap goreng, pak, dia pun letak dekat atas meja. Cepat bangun lah, bangun! Ada terdengar suara. Yelah, macam tu je. Kemudian bila dah hidang, dia pun masuk bilik air, masuk dalam bilik, tengok suami tidur lagi. Dia masuk dalam bilik air, dia pun mandi. Bila mandi, siap, keluar, lah tidur lagi suami aku ni. Tak apalah. Sampai dekat meja makan, alangkah kecewa seorang ibu bila melihat nasi goreng tadi masih belum disentuh lagi. Sedangkan kebanyakan rumah meja makan adalah pusat pembelajaran dan pengajaran. PDPR, pusat kebanyakan rumah buat dekat meja makan. Macam tadilah kita tengok dalam video tadi, yang cikgu tadi kan dengan anak-anak dia tadi kan dekat meja makan tadi. Jadi lepas tu, disebabkan itu, maknya masuk ke dalam bilik anak. Kali ni dah tak jadi mak dah, dia jadi singa jadian. Dia menjerit lah, pergi mandi lah, apalah nak jadi pak kelang kabut. Tapi bila anak kelang kabut, mandi tak sempurna, apa pun tak siap, ada tak gosok gigi. Yang penting cepat siap, sampai dekat meja makan pun berterabur, makan bersepah. Akhirnya meja lambat nak kena bersihkan, kelang kabut. Suami pula baru tergegeh bangun. Tak ada goreng telur ke apa. Dah suami pula sibuk, nak siapkan lagi. Dan akhirnya, meja tak teratur, kita nak bersihkan semua makan masa. Anak-anak lewat masuk kelas, ibu lewat buat kerja, suami pun lewat kerja. Sebab apa? Ingat tak awal tadi saya cakap Ustaz Saiful, saya sebut tentang institusi itu adalah merupakan struktur mekanisme menjalinkan kerjasama, fungsi antara ahli organisasi. Kalau ada seorang tak function, susah, apa pun tak jadi. Makna kalau dia berbeza kalau bila seorang ibu keluar, bang bangun bang, okey. Suami pun siap, isteri ni tadi dah solat, dah selesai, dia pun pergi masak nasi, siapkan sarapan. Suami tadi dah solat, dah siap, suami masuk terus bilik anak tanpa isteri tadi perlu jerit-jerit dan sebagainya. Suami ni Cikgu Tahas ke, kan, tak kisahlah siapa, Cikgu Badrul ke, Ustaz Saiful ke, masuk bilik tak payah jerit, cakap dengan anak, bangun, mandi, siap, itu je. Tak payah jerit-jerit anak-anak ni. Sakap ayah tu jadi wahyu terus. Jadi anak-anak bangun, terus masuk dalam bilik air, terus mandi siap. Dan bila isteri tadi dah siap susun, dia masuk dalam bilik air, dia keluar je, tengok semua dah ready nak makan dan dia tinggal chip in untuk makan sama. Dan bila nak makan, semua basuh pinggan, semua dah akan bersedia. Nak beritahu apa? Sebab semua pihak main peranan. Makna kata, dalam isu ni, kita nak tingkatkan motivasi, mak ayah kena selalu cakap benda-benda yang baik pada anak-anak. Cakap dengan anak-anak, kan, cakap dengan anak, buat baik berpada-pada. Buat jahat, janganlah ada. Kita beringat sementara ada. Jangan dipersia peluang yang ada. Menjalankan kerja, janganlah malas. Tetap hadir di dalam kelas. Janganlah kita menghabiskan boreh. Kelak kau akan tewas di dunia yang buas. Makna kata, nasihatkan anak-anak. Cakap benda baik. Ayah nak anak-anak ayah berjaya. Malulah ayah. Ayah ni guru besar. Malulah ayah. Ayah ni cikgu tau. Semua hormat cikgu. Tapi anak ayah tak berjaya. Macam mana? Betul tak? Jadi ayah yakin. Kalau tengok anak-anak orang boleh berjaya, kenapa tak anak ayah? Anak ayah pun boleh berjaya. Betul tak? Set sikit. Set. Anak kita pun happy. Kena cakap dengan anak. Selalu cakap. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak kita ni, bukannya dia tak nak belajar. Sebab kata Dr. Fadilah Kamsah, manusia bukan tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Itu sebab saya kata tadi, kita kena make sure anak-anak kita kena belajar. Jika anak sudahlah besar, tutur dan kata, janganlah kasar. Mainkan peranan, torihkan sabar agar PDPR tidak tersasar. Tutur dan manis saya tuturkan, perangai yang lembut kita lakukan. Hati yang sabar kita tetapkan, walau susah sampai berjaya kita dapatkan. Itu penting. Sebab itu saya daripada awal tadi saya tekankan isu adab. Kita cakap anak-anak kena hormat guru. Mak ayah pun hormat guru. Kadang-kadang guru-guru pun tak tahu mak ayah tu hidup lagi ke tidak. Bila WhatsApp dalam grup pun tak berjawab.
Cikgu hilanglah semangat, stres cikgu tu. Mak bapak ni hidup lagi ke tidak? Kadang-kadang ada seorang tu tak jawab pun, dia tunjuk ni je. Yang seorang tu sampai ujung, la ilaha illallah kan. Itu sebabnya penting sebenarnya dalam hidup kita ni, adab kena ada. Jadi bila cakap tadi tentang apa, Cikgu Badrul kata tentang mak bapak menghadapi tekanan, guru-guru hadapi tekanan. Tekanan ini datang, tetapi kita bukan untuk kita lari daripada masalah, tapi kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz Saiful Yamani pun selalu beritahu tu. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Melati kuntum tumbuh di taman, sayang berbah di pohon cemara. Hadir bukan sebarang posan, posan hidup membawa cahaya. Masuk hutan mencari cendana, akabani batang berduri. Hidup biar berlapang dada, manfaat jua di dalam diri. Pekan Seramban riuh sekali, turun ke pilah mencari bokor. Berbaik-baik sentiasa dicari, jaga nama, maruah dan agama. Kalau anak-anak kita tak bagi adab yang tepat pada dia, tak ajar dia daripada sekarang, susah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Susah. Itu sebabnya kalau kita tengok Imam Malik, ilmu biar sikit tapi jangan tak ada adab. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada ki kota Melaka. Makan sirih mengonyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Ada budi bahasa, ada adab, insya-Allah anak kita senang kita lentur. Menuntut buluh daripada rebung, sebab rebung senang nak bengkok-bengkok. Kalau dah jadi buluh tuan-tuan, standard buat lomang dah habis makan buang lah buluh tu. Ya. Itu sebab sekarang ni kita nak didik anak-anak daripada awal. Tali perkasa dahan terikat, lobek daun si pohon jati. Kepada Allah hendaklah taat. Adab disarap, pengubah diri. Mudik ulu, poi ke Tanjung. Tapi Tanjung tumbuh rumbia. Akhlak yang baik tetap disanjung. Di sisi Tuhan dipandang mulia. Jadi kalau anak-anak beradab, agak-agak cikgu stres ke? Tak ada. Masuk kelas, cikgu akan ajar. Sebab apa? Bila cikgu ajar, sama-sama. Tak tahu, tak apa. Salah silap, jangan kita takut. Tudung saji, hanyut terapung ke ujung pekan. Kita umur baru setahun jagung. Salah silap, sama-sama kita betulkan. Itu yang kita nak buat. Masalahnya bila ada masalah, tak nak kongsi. Senyap. Kalau mak bapak ada masalah, tak ada peranti, cakap dengan cikgu. Ustaz Saiful, saya tak ada gadget. Macam mana anak saya nak belajar? Pandailah Ustaz Saiful nak beritahu guru besar pengetua. Guru besar tak boleh settle. Bagi tahu PIBG. Apa guna PIBG tu? Carilah peruntukan. Make sure budak-budak tu dapat. Kalau PIBG tak ada duit, minta dengan wakil rakyat. Wakil rakyat tak dapat selesai, suruh dia berhenti. Apa susah? Kan? Jadi makna kata, kita kena selesaikan juga. Kan saya kata, orang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Tapi apa-apa pun, jaga adab. Sebab itulah asas segala masalah yang kita cerita hari ni. Kalau ada adab, insya-Allah tak ada masalah. Cikgu Saiful, Ustaz Saiful, anak saya ni, saya ada gadget, ada 2. Tapi dia orang ramai. Tak boleh nak apa. Oh, okey. Jadi kita tahu, tak adalah cikgu ni marah. Bila cikgu kecewa dengan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi berkatnya pun susah nak dapat. Tuan-tuan. Bila ilmu ni tak berkat, sampai bila-bila pun anak kita tak ke mana-mana. Itu yang kita takutkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebabnya, kalau kita tengok pantun Melayu lama ada sabut. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih. Memang hebat sungguh